Oke, salam dan salam sejahtera. Dan saya nak mengulas satu tajuk 1MDB Najib dan PH pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim serta kerajaan perpaduan yang ada hari ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan isu yang membabitkan skandal 1MDB. Kita tahu bahawa baru-baru ini apabila isu pengampunan Datuk Seri Najib itu menjadi satu polemik politik yang kita lihat begitu panas dan terlalu hangat. Sebahagian daripada kepimpinan UMNO faham akan situasi ini, tetapi sebahagian daripada pimpinan UMNO ataupun penyokong UMNO itu yang masih berkiblatkan Najib, mereka begitu lantang dalam mempersoalkan banyak isu, termasuk kerajaan perpaduan yang ada hari ini, dan sebahagiannya seolah-olah berani untuk cuba-cuba mengugut kerajaan yang ada, seolah-olah kita tidak bertindak. Ini adalah satu yang kita lihat hari ini. Kita kena lihat bahawa PH ini perjuangannya adalah menentang berbagai-bagai isu yang kita mahu adalah reform. Dan hari ini apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun berjaya menjadi Perdana Menteri, kita lihat kita tidak dapat membentuk kerajaan itu dengan perseorangan. Kita tidak boleh menyalahkan Perdana Menteri yang ada hari ini dalam isu ini. Tetapi kita juga berharap bahawa komponen-komponen parti, terutama yang seperti UMNO Barisan Nasional, tidak begitu lantang dalam soal mereka nak kehendak mereka sendiri. Kerana kita tahu bahawa apa yang berlaku hari ini adalah banyak sangat kepimpinan UMNO sendiri menyerang kerajaan yang ada, dan kita juga lihat bahawa kelantangan pula daripada pimpinan yang ada dalam Pakatan Harapan itu sendiri. Kerana mereka merasakan bahawa parti mereka adalah parti reform yang sebelum ini, dan kita terlalu lama dalam kita memperjuangkan sesuatu isu. Jadi apa yang berlaku ini? Kita lihat jika Pakatan Harapan ingin untuk mengubahkan struktur yang ada dalam negara ini yang membabitkan apa yang kita lihat sebagai kita nak reform terutamanya kita tahu melibatkan keterisan, rasuah dan sebagainya ini, maka saya berharap kita juga perlu memperkuatkan jentera kita. Kita perlu bekerja keras, dan kita juga perlu untuk meyakinkan pengundi-pengundi kita di bawah daripada hari ini. Kita perlukan majoriti sekurang-kurangnya 112 selepas PRU ke-16 ini untuk membentuk sesebuah kerajaan itu dengan kekuatan, tanpa perlu kita merasakan bahawa hari ini rakyat menilai serta rakyat sedang meneliti apa yang kita buat semasa menjadi kerajaan. Yang saya lihat di sini rakyat akan menghukum kita kalau kita tidak betul-betul melihat denyut nadi rakyat yang ada di luar sana hari ini, terutamanya penyokong-penyokong kita sendiri. Ini adalah sangat penting. Saya melihat juga bahawa isu skandal yang melibatkan 1MDB ini yang sebenarnya diperjuangkan oleh Pakatan Harapan. Jadi hari ini apabila kita tengok Datuk Seri Najib telah pun menerima hukuman itu, iaitu penjara 12 tahun serta denda 250 juta. Dan apabila kita jadi kerajaan dan akhirnya UMNO menghantar untuk pengampunan diraja, kita akur di situ. Dan cara pengampunan itu, cara yang telah pun kita lihat, kita tidak mengeluar pun sedikit kenyataan, ataupun kita tidak, orang kata, mempersoalkan isu yang Di-Pertuan Agong untuk meneliti, serta yang Di-Pertuan Agong memberi pengampunan, serta yang Di-Pertuan Agong menurunkan kos bayaran daripada 250 juta kepada 50 juta. Tetapi kita lihat kepimpinan-kepimpinan UMNO yang berkiblatkan Datuk Seri Najib ini tadi begitu lantang untuk kerajaan yang ada hari ini bertindak untuk membebaskan Najib ini. Ini adalah satu yang rakyat sedang lihat. Apa yang saya lihat di sini juga, ini adalah apa yang saya lihat di bawah, pertanyaan-pertanyaan akar umbi di bawah kepada saya, kepada kepimpinan-kepimpinan yang lain dalam isu ini. Yaitu sebenarnya mereka tidak berpuas hati. Dan jika kita tidak berjaya menangani isu ini dengan baik, maka PRU ke-16 adalah gelanggang untuk kita akan menerima padahnya. Keuntungan ini tidak akan menguntungkan parti UMNO dan tidak akan menguntungkan kepada Pakatan Harapan. Tetapi dia mungkin akan menguntungkan kepada PAS terutamanya dan juga Bersatu. Rakyat tetap akan tolak UMNO. Ini adalah satu hakikat yang saya tidak nak ambil tahu, tidak nak ambil pusing parti UMNO itu, tetapi rakyat akan tetap tolak UMNO jika isu Najib ini terus mereka mainkan untuk mereka nak angkat Najib ini sebagai jagoh mereka. Ini bukan satu perkara yang sama seperti mana Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjara.
Datuk Seri Anwar Ibrahim di penjara, dia mempunyai pengikut yang begitu ramai yang faham bahawa situasinya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim difitnah. Tetapi situasi Datuk Seri Najib ni adalah berbeza. Dilihat sebagai satu skandal kewangan terbesar membabitkan 1MDB ini. Ini adalah yang merisaukan saya dan membimbangkan saya. Dan saya lihat, saya faham. Akar umbi di bawah hari ini mereka tidak dapat bersuara. Tetapi kuasa mereka akan datang pada PRU ke-16 dan mereka akan gunakan kuasa itu, yaitu kuasa veto yang sangat mutlak untuk menolak kita. Dan akhirnya kita akan menerima padahnya. Jadi saya harap sebelum terlambat lagi, kita perlu memperkuatkan. Kita tidak perlulah terlalu mengikut kehendak mereka-mereka yang kemaruk dengan kuasa, yang sebelum ini mereka rasa bahawa mereka lah jagohnya untuk mentadbir negara ini, dan mereka rasa bahawa mereka hari ini perlu juga lantang bersuara. Dan saya lihat banyak mereka menyerang kerajaan yang ada hari ini, menyerang menteri-menteri kita yang ada hari ini, dan kita biarkan. Ini adalah satu perkara yang pada saya, ya, yang mana akar umbi di bawah pun tidak mau bising dah, tidak mau terlibat dah. Sebab apa? Kesalahan daripada menteri-menteri kita yang tidak memberi kesempatan untuk mereka-mereka di bawah ini meluahkan perasaan mereka. Mereka sedang kemaruk dengan kuasa mereka jadi menteri yang ada hari ini. Ini sangat berbahaya. Saya cakap betul. Dan kepimpinan terutamanya parti saya sendiri, Keadilan, perlu melihat isu ini. Saya meluahkan apa yang saya rasa ini adalah berpandukan saya punya analisa yang menunjukkan bahawa ramai di bawah sana sedang bertanya berkenaan dengan isu Najib ini. Mereka sangat heran dan mereka paham di sini bahawa Najib sedang mendapat separuh daripada pengampunan itu disebabkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Rakyat paham di situ. Tetapi rakyat tidak mahu Najib itu segera dibebaskan, patutnya mengikut prosedur yang mereka mahu. Seperti mana Datuk Seri Anwar Ibrahim lalui. Ini adalah yang rakyat di bawah lihat. Dan kita lihat, adakah UMNO hari ini benar-benar ikhlas untuk bersama dalam kerajaan yang ada hari ini? Saya lihat kepimpinan UMNO, ya, yang bukan ahli parlimen, ya, adun-adun mereka, ya, sekarang ini begitu lantang menyerang kepimpinan yang ada, terutamanya menteri-menteri kita. Contoh yang kita lihat, pemuda UMNO sebagai sayap begitu lantang menyerang kepimpinan Pakatan Harapan. Dan begitu juga saya lihat Speaker Dewan Undangan Negeri Johor yang sepatutnya bertindak andil kepada negerinya dan membuat check and balance sebagai Speaker Dewan Undangan Negeri Johor, lantang menyerang menteri kita. Ini adalah satu yang tidak baik. Kerana apa? Kerana mereka nak berkiblatkan Datuk Seri Najib. Dan mereka lantang menyerang kerajaan yang ada. Biar kerajaan ini tumbang, biar apapun terjadi, yang penting agenda mereka adalah dengan agenda mereka, yaitu mereka nak, ya, merebut kekuasaan ini. Ini adalah satu yang sangat berbahaya, kerana kuasa ini pada saya adalah untuk kita mensejahterakan rakyat. Tetapi kita tengok sebelum ini, sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, sebelum PHS menerajui kerajaan yang ada, kita tengok berpuluh tahun hutang negara ini meningkat sampai 1.5 trilion. Ini bukan dibuat oleh Pakatan Harapan, tetapi perlu diselesaikan oleh Pakatan Harapan yang menerajui kerajaan yang ada hari ini. Jadi kalau kita nak menjatuhkan lagi kerajaan yang ada hari ini, dan kita, ya, nak memberi lagi ruang, ya, kepada mereka-mereka yang kita kurang percaya dah sekarang ini, maka saya rasa amat tidak wajar. Saya harap rakyat di luar sana menilai dan memahami situasi yang ada. Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang menarik tepung, ya, menarik tali dalam tepung, ya, biar tak berterabur. Dan kita perlu menguatkan kekuatan kita di bawah. Kita perlukan lebih kerusi pada PRU ke-16 ini. Biar kita, ya, tidak dibuat seperti mana yang kita lihat hari ini. Seperti mana mereka hari ini meminta apa itu ini. Dan akhirnya kita terpaksa akur, dan pengundi-pengundi kita, rakyat-rakyat di luar sana sedang memerhati kita. So itulah yang saya lihat di bawah. Saya harap kepimpinan di atas sedar perkara ini, dan saya harap kepimpinan di atas melihat, ya, di setiap negeri MPN, cabang-cabang yang ada untuk diperkasakan lagi. Jangan kita kemaruk dengan jawatan menteri yang kita ada, tetapi kawasan kita terbiar. Itu daripada saya, ulasan saya. Sekian, terima kasih.